Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita, kurniakan nikmat kesihatan, nikmat masa lapang, diberi taufik hidayah, dapat solat berjamaah. Alhamdulillah. Jadi pagi ini saya sambung pengajian daripada kitab Mawsu'atil Adabil Islamiyah, himpunan adab-adab dalam Islam. Sambungan adab yang seterusnya, bab yang seterusnya, yaitu bab tarbiyatul aulad wa huququhum. Bab mentarbiyah anak-anak dan hak-hak mereka. Tarbiyah anak-anak dan hak-hak mereka. Jadi anak-anak ni dia ada hak-hak yang perlu, yang wajib ibu bapa tunaikan. Ya, kalau kita tak tunaikan, maka ibu bapa tersebut berdosa. Hak-hak tersebut telah digariskan oleh para ulama berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak pun, ibu bapa pun ada hak-hak yang wajib ditunaikan oleh anak-anak bila dewasa nanti. Kalau anak-anak tak buat, anak-anak itu berdosa. Jadi kita baru pergi kepada hak anak-anak yang wajib, yang perlu ditunaikan oleh ibu bapa sendiri. Saya baru huraikan satu, yang pertama, iaitu yang pertama, ibu bapa mestilah mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang beriman, soleh dan bertakwa. Yang nombor satu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Lahir-lahir sahaja kita kena, memanglah kita kena cara ke dia. Tapi pendidikan kita adalah pendidikan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak bila kita mati nanti anak kita ni dia tengah-tengah. Tengah-tengah. Beriman ke tak beriman, ataupun beriman sikit-sikit je. Ataupun dah lari dah, masih hidup dah nampak dah tukar agama. Jadi yang tu lagi jauh, lagi bala lah, lagi tak bagus. Sebab itulah Nabi Yaqub alaihissalam, dia bertanya kepada anak-anak dia, disebutkan dalam surah Yusuf, wahai anak-anakku, bila aku mati nanti kamu nak sembah siapa? Anak-anak Nabi Yaqub ni anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang soleh, dan ada di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anak Nabi Yaqub lah yang buang Nabi Yusuf. Tapi bila dah dewasa dia bertaubat, semua dah jadi soleh belaka, semua dah menyesal dah, dan minta maaf dengan ayah dia. Wahai anak-anakku, bila aku mati nanti kamu nak sembah siapa? Maka jawab anak Nabi Yaqub, siapa lagi wahai ayah kalau tidak Allah? Maka kenapa ayah macam tu sekali tanya? Maka jawab ayah dia, sebenarnya aku saja nak menyedapkan hati aku sahaja. Ya. Jadi aku dah bagi kamu ilmu agama, ilmu tentang supaya beriman kepada Allah. Jadi aku nak kamu beriman. Nabi Yaqub tak risau bila dia mati nanti anak dia kerja apa. Dia tak risau. Dia tak risau anak dia ni nak makan apa, rumah ada ke tidak. Tapi yang paling dirisaukan Nabi Yaqub, sembah siapa selepas aku mati nanti. Iman yang perlu dijaga. Samalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai dia buat Kaabah, dia pun berdiri memanggil orang. Allah suruh Nabi Ibrahim panggil orang menunaikan haji di Baitullah. Panggil je, walaupun orang tak ada masa tu.
Kemudian ada satu doa yang Allah bagi peluang untuk Nabi Ibrahim berdoa, ya, doa yang mustajab lah. Maka apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah kami, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku ni orang yang mendirikan solat dan zuriat keturunanku juga orang yang mendirikan solat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami yang memakbulkan doa. Itu doa Nabi Ibrahim. Waktu mustajab, doa yang special yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi tak minta supaya dia kaya, dia tak minta supaya rumah besar ke, sihat ke badan ke, dia tak minta anak cucu dia jadi orang berguna, cukup makan ke, tapi yang diminta supaya anak-anak dia orang yang mendirikan solat. Solat itu adalah orang beriman lah, ya. Sedangkan Rasulullah SAW beritahu perbezaan orang beriman dengan orang tak beriman adalah solat. Kalau dia tak solat 5 waktu sehari semalam, ataupun solat sekejap solat, sekejap tak solat, itu tandanya dia kurang beriman. Kalau tak solat, tak beriman, walaupun IC-nya orang Islam. Walaupun dia bayar zakat, dia puasa, dia menutup aurat, tapi kalau tak solat, tak beriman di sisi Rasulullah SAW. Tapi kita orang awam tak bolehlah kata kau kafir. Cuma Rasulullah nak kategorikan perbezaan orang beriman dengan orang kafir, kata Rasulullah, adalah solat. Ya, sebab itulah dalam solat kita selalu mengucap dalam tahiyat awal, tahiyat akhir, kan, asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucap. Mengucap tu seolah-olah kita memperbaharui iman. Jadi orang tak solat, dia tak mengucap. Jadi yang pertama, mestilah mendidik anak menjadi anak yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir ni ibarat kain putih, ibu bapanya lah yang mencorakkan sama ada menjadi Yahudi ataupun Nasrani, kata Rasulullah SAW. Sebab tu anak-anak yang meninggal sebelum balik, dia meninggal dalam keadaan fitrah, walaupun di dahi dia ada nenda, ya, walaupun dia daripada mak ayah dia bukan orang Islam, dia meninggal sebelum balik, dia meninggal dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa, ahli syurga baginya. Ya. Jadi yang pertama, mesti didik anak menjadi anak yang beriman, bertakwa dan soleh. Caranya adalah yang pertama, pecahan daripada yang pertama, memilih isteri yang baik. Saya dah uraikan, isteri yang baik, yang solehah, dia akan melahirkan insya-Allah anak-anak yang soleh dan solehah, dan akan tolong suami dia mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Tapi kalau kurang soleh, kita pula suami bekerja, isteri duduk rumah, ni nak didik anak dengan apa? Kalau dia tak ada ilmu tentang ilmu agama Islam, dia tidak beramal dengan amalan Islam, dia nak didik dengan apa? Maka dia akan mencari pendidikan selain daripada pendidikan Islam. Maka takut susah, takut jauh daripada menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik. Kemudian seterusnya, sabda Rasulullah SAW, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Jika seseorang memberi nafkah kepada keluarganya dan dia lakukan semata-mata mengharap pahala daripada Allah, bererti dia telah bersedekah, kata Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Setiap sen duit yang mak ayah dia keluar untuk bagi makan kepada anak, bagi makan ni kewajipan lah, tak nak anak lapar. Setiap sen yang keluar tersebut Allah kira sedekah. Pahala, dapat pahala sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, Allah sebut dalam Quran. Dan tidaklah apa yang kamu infakkan Allah akan ganti. Dalam sedekah Allah ganti balik. Ya. Kita bukan bagi duit pada orang lain, bagi pada anak je. Anak, isteri, kalau suami, tu pun Allah kira sedekah. Maksudnya besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ni menerangkan kepada kita, tak rugi ibu bapa yang berbelanja untuk anak-anak dan isteri, maka dapat pahala sedekah. Kalau kita sedekah yang luar pun dapat pahala, sedekah kepada anak, bagi belanja biasa pun dikira bersedekah. Apatah lagi kalau dia keluarkan duit untuk agama anak-anak tersebut. Ya, anak-anak tersebut diperuntukkan sikit gaji dia 100 ke, bayar kat ustaz jiran sekolah supaya anak-anak pergi belajar mengaji. Ya, PKP ni anak aku tak buat apa, ustaz pun ada sekolah, tak ada job, dia pun nak pergi belajar ustaz. Pun bagilah duit.
lagi banyak pahala. Dia telah bersedekah besar pahala dan Allah akan ganti apa perbelanjaan dia tersebut. Belanja anak-anak cuti-cuti sekolah, kem solat lah, kem solat jenazah dan sebagainya. Dekat Masjid PSP lagi seminggu lagi akan buat kem azan, imam dan azan, imam dan bilal, imam dan azan pula, imam dan bilal. Ya, percuma. Kalau ada anak-anak tuan-tuan nak masuk boleh daftar dengan Bilal Zikri. Masih lagi ada kosong berapa, wallahu alam. Ya. Jadi dibelanjakan duit untuk anak-anak semata-mata untuk agama, maka Allah akan ganti. Kemudian yang seterusnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin." Suruhlah anak kamu solat pada umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah anak tersebut jika tidak mahu solat pada umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Pengajaran daripada hadis ini, Rasulullah SAW menyuruh kita ni didik anak dengan Islam sejak daripada awal lagi, terutamanya solat daripada umur 7 tahun. Padahal 7 tahun tak balik lagi. Rasulullah suruh je. Suruh kalau dia tak solat, tak ada apa. Kan macam tadi tuan nak datang sembahyang subuh kan, nak bangun nak umur 8 tahun darjah 2 ataupun umur 9 tahun darjah 3. Nak bangun nak sembahyang subuh. Tuan-tuan pun balik kuliah, pergi tengok tidur lagi, tanya bini dah sembahyang belum? Belum lagi. Nak bangun sembahyang nak. Kan dia pun bangun. Rupa-rupanya tak sembahyang. Maka tanggungjawab ibu bapa ni dah lepas, sebab dia dah suruh. Walaupun anak tak solat, mak ayah tak berdosa. Dah lepas dah. Tak payah nak marah sangat kenapa tak semayang, cubit ke jangan. Baru 9 tahun. Rasulullah hanya suruh pukul apabila umur 10 tahun. 10 tahun ni Hijriah, ya. Masuk 10 tahun suruh solat, barulah piak. Ya, itu suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada orang dia tak suruh, biarlah anak ni cuti sekolah hari Ahad, elaklah diletih semalam, biarlah dia tidur bangun pukul 10. Ibu bapa tersebut telah berdosa. Berapa orang anak dia? 3 orang umur 7, 8, 9. 3 orang 7, 8, 9. Kan? Beranak dekat-dekat. Contoh sebab PKP. Maka tiga-tiga dia tak suruh, dia telah mendapat 3 dosa tidak menyuruh anak solat. Suruh je, solat tak solat nombor 2. Bila masuk umur 10 tahun, bila dia tak solat, barulah Rasulullah SAW suruh kita hukum. Hukum. Jadi pendidikan pukulan ni sebenarnya, pendidikan hukum ni adalah pendidikan dalam Islam. Ada orang kata kasar. Kasar ni kalau pukul sehingga lebam, patah, bermirat, sampai luka. Tapi pukulan Rasulullah ni bukan sampai luka, merah pun tak ada. Pukul sebagai kasih sayang aja. Pukul pak gitu je. Kenapa tak semayang? Ayah rotan tik. Pak sakit. Sakit juga. Ya. Jadi suruhan Rasulullah SAW. Kalau kita tak pukul, maka kita telah berdosa. Dia tak semayang umur 10 tahun, 11 tahun. Kenapa tak semayang? Kita bebel je. Bebel bukan pendidikan dalam Islam. Ustaz dah sebut macam ni, tak semayang juga. Ya, tak jadi. Dia kena pukul. Itulah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ramai orang tak solat. Bukankah kasar Ustaz? Sebenarnya pendidikan hukumannya adalah pendidikan dalam Islam. Rasulullah SAW juga menyuruh. Rasulullah sebut apa? Alikus sawtu haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabul lahum. Gantunglah sebuah rotan atau pemukul di tempat yang dapat dilihat oleh penghuni rumah. Kalau orang zaman dulu di tiang tengah, rumah kayu, ada satu tiang tengah. Gantunglah satu rotan di kawasan yang dapat dilihat oleh penghuni rumah. Kalau rumah zaman sekarang ruang tamu lah, depan TV, sebelah TV. Sebab orang tengok TV semua kan. Sebelah jam ke sebab orang tengok jam. Kata Rasulullah, fa innahu adabul lahum, supaya semua dapat tengok, sesungguhnya perkara tersebut dapat meluruskan adab mereka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dapat meluruskan adab. Ya. Jadi
tak ramai orang zaman sekarang gantung rotan lah. Sebenarnya itu suruhan Rasulullah. Suruhan tersebut bukan suruhan wajib, suruhan sunat sahaja. Tapi siapa yang gantung, dia telah mendapat pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gantung je bukan rotan pun, ya, macam gertak anak aja. Macam anak-anak saya umur darjah 3 seorang, darjah 1 seorang, 4 orang semua tolak 2 tahun belaka. Ya, bila saya balik dah semayang belum asar ni, belum tengok TV. Pergi semayang, dia tengok TV lagi. Okay, duduk situ je. Saya pun pergi dapur, buat anak dia kata, balik tu masuk bilik semayang. Ya. Bukan ambil pun, dah ada dah gantung, saja je gertak sikit. Itulah benda yang meluruskan adab mereka. Kita nak cepat, dia semayang cuma dia suka buat lewu-lewu, lambat-lambat sikit. Duduk situ, jangan pergi mana-mana. Saya sebut macam tu, terus masuk bilik. Masuk bilik air, ambil wuduk, terus solat. Jadi Rasulullah SAW ada hikmah juga mengajar kita suruh pukul. Dalam Islam, pendidikan hukuman ni adalah pendidikan yang terbaik dan yang bagus. Semua ada hukuman. Contohnya kalau kita pergi haji, pergi umrah, kalau kita ada melanggar larangan-larangan, kita ada hukum apa? Kena bayar dam, kena sembelih. Kalau kurang, adalah bayar-bayaran dia. Itu hukuman. Kalau suami ni terlepas bersama isteri bulan Ramadan, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, kena bagi makan anak yatim 60 orang, kan? Itu semua bentuk hukuman. Kalau kita tak bayar puasa Ramadan, tak ganti puasa Ramadan tahun ni, masuk tahun depan kita kena ganti, campur dengan bayar fidyah 1. Kalau 5 tahun, darab 5 cupang. Itu semua hukuman dalam Islam. Tujuan hukuman tersebut adalah untuk mendidik kita, ya. Kalau kita tak biasakan anak kita dengan hukuman, dengan pukulan, bukan pukulan marah, pukulan pendidikan, maka dibimbangi bila dia besar nanti, bila dia bekerja, dia ada buat satu kesalahan apa-apa, dan dia tengok hukuman, dia tak rasa hukuman tersebut berat, ya, dia pun keluar dengan awet dia. Kemudian terbacalah satu hadis, Nabi kata, aku rela kepalaku dicucuk dengan besi panas daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Maknanya orang yang menyentuh perempuan bukan mahram, awet ni, di akhirat kelak boleh jadi dia diseksa dengan besi panas, dicocok-cocok. Alah, nanti aku bertaubat lah. Sebab dia tak rasa, dia tak dibiasakan dengan hukuman. Tapi kalau dah dibiasa dengan hukuman, ini bahaya, ni kena cocok, takut aku tak jadi. Siapa yang meninggalkan solat sekian-sekian, dosa dia macam ni, maka dia akan takut dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Riba, rasuah dan sebagainya. Jadi Rasulullah suruh anak solat umur 7 tahun, 10 tahun mestilah dipukul. Tapi kalau kita lewat, ya, saya pernah dulu ada kawan masa belajar lah, kau dah semayang belum? Belum. Masa sekolah rendah, 10 tahun dah semayang belum? Ayah tak ajar ke? Tak. 9 tahun tak solat lagi? Tak, aku tak pandai. Kawan saya tersebut, kawan baik, tak pandai, ayah tak ajar. Pelik juga saya dah pandai dah. Waktu 12 tahun darjah 6, satu hari saya pergi rumah dia, nak ajak pergi main, pergi naik basikal. Bunyi dia menangis. Piak. Esok saya tanya kenapa? Habis badan merah. Kenapa? Ayah suruh semayang. Habis itu kenapa tak semayang? Aku tak pandai. Habis itu ayah rotan. Dia bedah aku, habis satu badan. Lewat ada pukul. Nabi suruh umur 7 tahun, 8 tahun pukul. Tapi bukan pukul berberat macam tu, pukul pendidikan. Dalam masa yang sama kita yang ajar, ya. Jadi sekarang alhamdulillah dah, sahabat saya tu dah sepandai semayang, tak ada apa dah. Cuma silap sikit ayah dia, 12 tahun baru nak pukul 40 pukul pula kuat, salah. Kemudian seterusnya, anak-anak mestilah diajar daripada kecil supaya faham akidah. Bukan dah balik baru nak faham akidah. Daripada kecil lagi kita kena terapkan akidah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Tuhan kita, adik? Umur 3 tahun 4 tahun kau dah bercakap Allah. Kena ajar. Siapa Nabi kita? Muhammad. Kitab apa? Al-Quran. Biar dia tahu benda tu daripada kecil lagi. Nak minta sesuatu, minta dengan Allah. Adik nak aiskrim,
Aiskrim ni musim macam ni, kedai tutup PKP ni, kalau dia nak, dia doa lah, ya Allah saya nak aiskrim, doa macam tu. Kita ajar daripada kecil supaya bergantung pada Allah, meminta pada Allah. Antara yang saya praktikkan adalah kalau anak-anak ni takutlah, kan kadang-kadang saya suka musik juga. Dia ambil paper ke, ambil bantal, masuk dan ambil, saya buat macam tu, bunyi macam tu kan, takut. Yang kecil tu yang 2 tahun lebih. Sebab apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila dah besar dia lekat macam tu. Anak-anak pergi ke mana-mana, dia rasa takut sikit. Sebab apa dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sebab a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah maksudnya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Rasa takut sikit, sebut je. Rasa takut je, sebut. Rasa takut je, sebut. Bagaimana-mana. Rasa takut kalau gangguan jin syaitan. Itu antara pendidikan akidah. Satu hari Ibnu Abbas dia menaiki kenderaan dengan Rasulullah SAW. Wallahu alam, unta atau kuda. Ibnu Abbas budak lagi, boleh jadi 10 tahun. Dia pun Rasulullah pun pesan, ya gulam, wahai budak, ini u'allimuka bi kalimatin. Sesungguhnya aku nak ajar engkau beberapa ilmu, beberapa kalimah. Ya, beberapa kalimah. Kalau orang kita ni, saya ingat dulu masa belajar pondok dulu, bila orang kata nak ajar ayat, suka sangat lah. Ingat ke ayat power lah, ayat supaya orang takut ke, ayat supaya pegang barang tak panas ke, ayat supaya bila amal jadi kuat ke, kan. Tapi ini yang diajar Nabi, sesungguhnya aku nak ajar engkau beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Ihfazillah tajidhu amamak, engkau jagalah Allah, engkau akan dapati Allah berada di depan engkau. Budak umur 10 tahun Nabi nasihat macam tu. Rasa boleh brain ke, boleh fikir ke, tapi Rasulullah tetap bagi nasihat walaupun nasihat ini berat. Macam mana jaga Allah, Allah jaga engkau tu. Tapi Ibn Abbas tetap dia dengar, dia serap. Maksud jaga Allah ni, jaga hukum hakam Allah lah, jaga solat, jaga apa semua, maka Allah akan jaga kita balik. Sambung Nabi lagi, wa idza sa'alta fas'alillah, bila engkau mintalah dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila engkau minta perlindungan, mintalah perlindungan dengan Allah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah kalau seluruh umat ni berkumpul nak bagi engkau manfaat, engkau takkan dapat manfaat walaupun melainkan telah ditulis kepada engkau akan dapat dalam qada-qadar kita. Kita dah ada dah qada-qadar kita di dalam Lauh Mahfuz. Ya, kalau semua nak bagi manfaat kepada kita, satu Malaysia 36 juta 36 juta kan, infak kepada kita 10 sen seorang, berapa banyak kita dapat? 3.2 juta, kan, contoh. 10 sen apa salahnya? Kalau semua orang nak bagi engkau manfaat, engkau takkan dapat manfaat melainkan telah tertulis di dalam qada-qadar. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau semua orang nak bagi kau mudarat, engkau takkan dapat mudarat melainkan telah tertulis kepada engkau akan dapat mudarat. Rufa'atil aqlam, pen telah diangkat. Wajafatis suhuf, kitab telah ditutup. Pen diangkat ni maksudnya qada-qadar kita ni dah habis, dah tulis, dah siap tulis dah. Bila kita lahir tu, kitab dah tutup dah, tak ada nak tulis baru dah. Umur kita banyak mana, rezeki kita banyak mana, panjang mana, semua dah tu. Jadi tujuan Rasulullah SAW ni nasihat, nak suruh Ibnu Abbas ni bergantung pada Allah, minta dengan Allah. Nak sesuatu minta dengan Allah, nak minta perlindungan minta dengan Allah, jangan minta dengan manusia, dan jangan takut dengan manusia. Ya, kalau kita usaha, kita rasa gaji kita akhir bulan ni dapat 10,000, tapi kalau Allah takdirkan kita tak dapat 10,000, masuk akaun 10,000, tak dapat, kita rasa 10,000, maka akan menyebabkan hilang 10,000 tersebut. Kereta aksiden, anak sakit, belanja, tak cukup lah aku bulan ni. Ya, jadi kalau nak apa-apa, minta dengan Allah. Dan maksudnya jangan takut. Kita buat apa-apa, orang nak marah kita, orang nak kenakan kita apa-apa, buat je apa yang Allah suruh, teruskan. Kalau orang marah ke, orang nak mudarat kita, kalau ditakdirkan
Kalau orang memang confirm nak kenakan kita, tapi kalau dalam takdir kita tak kena mudarat, tak akan kena. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berhijrah kan, orang nak bunuh dia. Dia tidur. Dia tidur, maka ada pahlawan-pahlawan setiap suku kaum tunggu di sekeliling rumah Rasulullah dengan pedang. Sebab budaya orang Arab tak boleh menyerang orang dalam rumah. Itu benda yang mengaibkan. Kan? Dia pun tunggu kat luar. Asal Rasulullah keluar je, pancung. Duk tunggu. Kalau ikutkan hukum alam, orang dah tunggu. Yang tunggu tu sebut pahlawan pendekar setiap kaum. Ya, orang kedebel lah. Bila Rasulullah pasti matilah malam tu. Tapi Rasulullah SAW ambil pasir hembus, tidur semua. Tidur semua. Ya. Maka Rasulullah pun keluar selamat. Maknanya kadang-kadang Rasulullah akan selamat walaupun semua orang nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis inilah yang menyebabkan pendakwah jadi kuat. Pendakwah jadi kuat. Dia tak kisah. Contohlah saya bawa contohnya yang saya nampak contoh Dr. Zakir Naik. Kan dia selalu berdakwah sebelum ni kan. Berdakwah ke mana-mana negara. Dia berdakwah tentang perbezaan Islam. Rasanya ramai tak benci dia. Ramai. Lagi-lagi orang ketua-ketua agama selain agama Islam kan, dia kan ada sihir juga kan, untuk sami apa semua kan. Contohlah masa tak keluar ni contoh orang yang membenci mereka kan. Jadi mesti dia hantar sesuatu, mesti ada ilmu dia hantar kan. Ada hantar nak kenakan pendakwah-pendakwah. Dr. Zakir Naik ni seluruh dunia orang tak suka dia. Orang tapi dia masih sampai sekarang sihat lagi. Duduk Malaysia gemuk pula tu. Walaupun semua orang benci nak kenakan dia, atau sihir apa semua, kalau ditakdirkan dalam kadar dia ni selamat. Jadi buatlah kerja Allah, jangan risau. Pasal takut minta perlindungan dengan Allah. Nak sesuatu minta dengan Allah. Inilah yang menguatkan para pendakwah. Jadi tuan-tuan, kata Rasulullah, rufa'atil aqlam, pen telah diangkat dan kitab telah ditutup. Kadang-kadang kita dah selesai, buat je kerja, jangan takut, jangan risau, minta pertolongan dengan Allah. Nak sesuatu minta, nak perlindungan, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Tapi kena ada pendinding lah. Orang-orang macam tu dia kena pendinding. Pendinding dia apa? Doa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Doa adalah senjata orang mukmin. Dia senjata orang mukmin. Dalam bab rupiah, sebelum ni saya ada sebut dah, antara pendinding yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis yang sahih, Nabi kata sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari, maka dia akan dilindungi daripada Allah akan bagi pahala, angkat darjat, bagi pahala dia, kemudian angkat darjat, kemudian dia akan dilindungi daripada gangguan jin dan syaitan. Inilah yang ulama amalkan. Antaranya para ulama dan juga orang yang mengamal jenis rupiah-rupiah ni, dia yang ni fokus, yang paling fokus. InsyaAllah dia akan terlindungi 100 kali setiap hari. Saya cuba juga tuan-tuan. Kadang-kadang sempat, kadang-kadang tak sempat. Siang tak sempat, kau nak buat sebelum subuh. Sebab apa? Dah bangun dah siang ni, macam-macam kerja jadi lupa. Ya, benda tu rezeki juga tuan-tuan. Rezeki Allah. Kadang-kadang Allah sengaja rezekikan kita senang dapat solat berjemaah. Kadang-kadang Allah tak bagi rezeki, tak bagi kita senang. Sebab apa? Boleh jadi kita ada dosa-dosa lagi yang belum lagi kita minta ampun kepada Allah ataupun sesama manusia. Ya. Jadi cuba amalkan. Amalkan kalau boleh dengan faham. Senang je maksud dia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, yang esa, tidak ada syirik baginya, lahul mulk, baginya kerajaan, walahul hamd, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan di atas setiap sesuatu Allah berkuasa. Ya, insya-Allah. Baik. Kemudian yang seterusnya, membiasakan anak-anak dengan memperbaiki kekeliruan, kata penulis. Daripada kecil kita kena tegur anak, jangan kalau dia buat silap. Sebab budak-budak memang selalu tersilap. Contohnya satu hari Umar bin Abi Salamah masih dia kecil, time makan dia duduk sebelah Rasulullah, dia ambil makanan dengan tangan kiri yang jauh.
Lepas tu nak masuk mulut. Maka Rasulullah berkatalah, ya gulam, wahai budak, samillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, makanlah yang paling dekat sekali. Dia boleh letak balik. Dia pun ambil tangan kanan, ambil yang dekat, bismillah. Ngap. Ya. Budak Rasulullah tegur masa kecil lagi. Dan hadis ni dia ingat sampailah ke besar. Dia jadi sahabat Nabi. Maknanya, kata ulama, daripada kecil budak-budak ni kita kena tegur tentang adab daripada kecil. Jangan tunggu dah besar. Ya, ni bab makan je, ni belum bab solat lagi. Bab makan je, makan yang tangan kanan, makan yang paling dekat dahulu. Ya, apatah lagi bab-bab yang besar, bab solat, bab puasa dan sebagainya. Dan budak ni dia selalu akan melakukan kesalahan yang sama. Dan ibu bapa kena tegur selalu. Hari ni makan tangan kiri, dah tegur makan tangan kanan. Esok tangan kiri lagi, tegur lagi. Lusa tangan kiri lagi, tegur lagi. Jangan kita bebel dia. Dah beribu kali mak cakap tak dengar, tak jadi. Kita tak boleh membebel. Sebab apa? Membebel ni satu hukuman, satu tuduhan. Nanti dia akan lekat. Kau ni dekil ke tak dengar ke apa yang mak cakap? Dekil tu jadi doa. Tak dengar ke apa yang mak cakap? Tak dengar tu jadi doa. Nye. Wah, aku seorang jenis yang tak dengar mak cakap. Aku sejenis orang yang tak menyenang mak cakap. Itu bebel. Jadi tegur je tegur je kesalahan tersebut. Seperti mana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala panggil kita solat dalam azan, kan? Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Ya, dalam Al-Quran suruh je ayat dia. Tak ada ayat macam tentang hukuman. Biasanya ayat hukuman bagi orang kafir lah. Dia ni seorang yang tuli, dia ni seorang yang bisu, dia ni seorang yang buta. Allah sebut dalam Al-Quran. Ini bagi orang kafir. Bagi orang Islam, Rasulullah tak ada sebut, Allah tak ada sebut macam tu dalam Al-Quran. Baik, yang terakhir pada pagi ini iaitu bersikap adil. Bersikap adil, adilnya apa maksudnya? Adil ni meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Satu hari ada seorang sahabat dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, tolonglah jadi saksi bagi aku. Saksi apa? Aku nak bagi harta pada anak aku seorang ni. Dia ada anak ramai, boleh jadi 10 orang. Tapi ada seorang anak yang paling dia sayang lelaki. Anak dia yang seorang ni kenapa sayang? Sebab rapat sangat dengan Rasulullah. Rapat dan dia menghafal Al-Quran, ahli Quran. Adik-adik dia yang lain bukan macam tu. Aku nak bagi harta pada dia seorang ni. Harta apa? Boleh jadi tanah dan ada seketul emas. Nabi pun tanyalah, adik-adik dia yang lain dapat tak? Tak dapat. Dia seorang dapat. Tolong jadi saksi. Tujuan dia nak suruh Rasulullah jadi saksi supaya adik-adik dia ni, adik-adik anak dia yang lain ni tak klaim balik. Ayah ni tak adil. Kenapa tak adil? Rasulullah dah jadi saksi. Senyap. Kalau tak berdosa. Jadi dia minta Rasulullah jadi saksi. Maka jawab Rasulullah, la ashhadu ala jaur ittaqillah wa'dilu fi auladikum. Aku tidak mahu menjadi saksi di atas perbuatan zalim. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah, bersikap adillah kepada anak-anak kamu. Rasul terus tegur bapa dia. Ya, ni dalam pembahagian harta. Jadi maksud di sini adil terhadap anak-anak antaranya dalam pembahagian harta lah. Adil bukan maksudnya sama rata, tidak. Adil ni maksudnya meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Contoh anak lelaki, anak perempuan, kalau raya kan, anak perempuan raya baju dia 200,500, anak lelaki 100,500. Itulah adil. Beza. Bukan tak adil Ustaz. Tak macam banyak. Adil lah tu sebab perempuan baju dia banyak sikit, maintenance dia banyak. Spender, kain dalam, baju dalam, baju kurung, kain kurung, scarf, stocking, handsock, kan, berapa benda tu? 7 benda. Orang lelaki spender, baju Melayu, kain, baju Melayu, seluar Melayu, songkok, 4 aja. Sebab itulah orang lelaki itulah adil, kurang sikit. Ya, anak perempuan lebih sikit, itulah adil. Tapi kalau sama banyak, maka baju anak perempuan kurang berkualiti ataupun kurang handsock, tak ada aurat. Ya, scarf tak ada, dah kurang dah. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam pembahagian harta pun sama juga. Ada anak yang soleh, ada anak yang nakal, ada anak yang derhaka, contohlah kan. Jadi anak yang soleh ini kita bagi lebih sikit tak apa. Anak yang nakal sikit kita bagi kurang sikit tak apa. Tapi tak boleh tak bagi langsung macam sahabat Nabi ni. Nabi tak nak jadi saksi.
Kita pun cakap lah, main sini ayah nak bagi tahu sikit. Ayah nak bagi harta ni, ayah ada 10 bidang tanah. Anak sulung ayah bagi 2 bidang. Boleh? Sikitnya ayah. Kamu tahu tak, kamu belajar dulu sampai Jerman, ayah dah jual 2 bidang tanah. Jadi kamu 4 sebenarnya. Kamu dah balik dah jadi doktor, gigi kamu pun dah besar dah. Yelah pak, kamu sebenarnya 4 tanah. Anak nombor 2, ayah bagi 3 bidang. Kenapa lebih sikit? Kan dah cakap kamu dapat 2 bidang tanah, yang sulung awak diam dulu. Nombor 2, 3. Oh, kenapa? Terima kasih ya. Nombor 3, 5 bidang. Kenapa lebih? Yang ni lah yang jaga ayah. Ayah sakit, ayah berak dalam pampers contohlah apa semua gitu gini. Dia jaga. Kamu ada datang lawat, setahun sekali je balik. Contoh. Dia macam ni, dia pakai duit dia. Dan alasan-alasan tersebut munasabah adil lah namanya. Contoh alasan tersebut munasabah adil namanya. Yang nombor 2 contohnya, kau ingat tak masa dulu masa kau nakal, kau pergi berjoli dengan awek kau dekat Genting Highland. Kau curi duit emak, kau curi emas emak, kau gadai. Kau tahu tak berapa nilai emas tersebut? Zaman dulu 20,000. Itu 30 tahun lepas, sekarang tahu tak berapa harga? 20,000 dah berapa? Contohlah. Mak ayah itu menangis beberapa hari tak jumpa, contoh. Jadi adil ni meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Boleh kita lebih mana-mana anak, kalau sesuai dengan apa. Macam adik-beradik saya lah, contohlah, memang lebih sikit, saya lebih sikit lah. Saya lebih sikit daripada yang lain, dan lain semua reda dah. Ayah saya dah lama dah meninggal. Pembahagian tersebut sebelum ayah saya meninggal, dah lebih 10 tahun dah. Ya, semua dapat bahagian masing-masing. Saya lebih sikit lah, lebih pun lebih 1 je. Dan mak saya dulu dengan saya tengah sakit, pakai pampers sekarang. Dah berbulan dah. Ya. Jadi lebih boleh kalau kita bagi tawaran. Contoh, kita bagi tawaran macam ni, anak 10 orang. Ayah ada kereta. Kereta ni ayah nak bagi pada siapa yang dapat hafal Quran sampai habis. Semua pun berusaha, semua reda. Seorang pun dapat hafal seorang, kita berbagi. Seorang lagi dapat, kena beli sebiji. Contoh. Jadi kita bagi tawaran macam tu dibenarkan dalam Islam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi ganjaran kepada orang-orang yang soleh. Ya, wallahu a'lam. Jadi cukup sekadar itu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lemah saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama pergi break. Lama tak abang.